Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik, serta mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan ibadah kita, perhambaan kita kepada Allah dengan segala nikmat itu, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kita telah membicarakan pada pertemuan yang lalu di mana ayat ini sebahagian besar ahli tafsir mengatakan bahawa turun ketika perang Ahzab, itu perang Khandaq, di mana pakatan-pakatan Arab musyrikin berpakat membuat perjanjian untuk menyerang Mekah, menyerang Madinah dari segenap arah. Begitu juga orang-orang Yahudi di luar dan di dalam Madinah, mereka membuat pakatan untuk menghancurkan kota Madinah, menghancurkan orang Islam dan menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selepas berlakunya permusyawaratan antara Nabi dan Salman dan para sahabat, dan mereka semua bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi, iaitu menggali parit, menggali lokal. Itu kaedah orang Parsi apabila mereka berperang. Dan ini bangsa yang mengukir nama dia dalam sejarah dunia, di mana mereka tadi menang berperang dengan Rom, sehingga kekalahan Rom tadi dirakamkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan pasukan Rom. Itu sebahagian ulama besar ulama sebut di Mu'tah Jordan. Sebab apa? Fi adnal ard, pada tanah yang paling rendah. Di Mu'tah, tanah bawah daripada paras laut, rendah, tanah yang rendah. Itu sebahagian tafsir lah. Tapi yang kita nak sebut di sini bahawa orang Parsi ni mempunyai kepakaran dalam strategi dan teknologi peperangan. Lalu Nabi dan para sahabat menerima apa yang dikemukakan oleh seorang sahabat daripada Parsi, iaitu Salman Al-Farisi. Tetapi walaupun ada strategi penggalian parit dan sebagainya, kerana ramainya tentera kafir, tentera musyrikin dan orang-orang Yahudi, maka rasa gentar, rasa ketakutan di dada orang Islam, kaum muslimin dan yang bersama dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka rasa takut, rasa debar, ya. Dan kita kata sebut wazulzilu, iaitu mereka rasa gemetar. Bukan getar sejuk, musim sejuk tu. Nah, bangun pagi mandi air terjun ketar, tu ketar lain. Ini gemetar kerana mari daripada perasaan yang sangat takut. Nah, peluh jeruk, sejuk tubuh tapi peluh jeruk, takut tang, takut tang. Kerana tentera azab yang ramai. Lalu Allah menurunkan ayat ini tatyiban lil qulub, untuk menyejukkan hati, menyebabkan hati rasa tenang. Dah, sebab apa? Sebab cerita orang dulu berat lagi.
Massathumul ba'sa wad-dharra. Orang-orang beriman dulu kena pada mereka kehancuran harta benda. Kaum Nuh habis, tenggelam habis. Tenggelam belaka harta benda. Wad-dharra, penyakit dan sebagainya. Bani Israel ketika Nabi Musa 2 kali disembelih, 2 kali dibunuh. Yang pertama bunuh masa kelahiran tu. Yang kedua bunuh bila Nabi Musa menyatakan dakwah pula. Bunuh pula, kejar pula. Berat lagi. Jadi bila tengah sakit, tengah berat, diceritakan oleh Allah umat terdahulu berat lagi daripada tu, maka tatyiban lil qulub. Dan juga ayat ala inna nasrallahi qarib menunjukkan bahawa pertolongan Allah itu dekat. Allah menjamin pertolongan orang-orang yang beriman. Sebab tu walaupun strategi digunakan dengan bergali parit, tapi tentera-tentera Ahzab tunggu 30 hari untuk masuk ke kota Madinah. Yang mereka menggunakan segala ketenteraan, segala strategi untuk masuk menghancurkan Madinah. Tetapi Allah menghantar angin ribut yang kuat sehingga menghancurkan tentera Ahzab. Wa hazamal ahzaba wahda. Allah lah sendiri yang menghancurkan tentera Ahzab yang kita baca setiap takbir raya. Wa hazamal ahzaba wahda. Ala inna nasrallahi qarib, membawa keyakinan, memberi keyakinan, memberi kesejukan hati orang yang beriman dengan menjamin pertolongan kepada mereka yang sangat dekat, yang sudah hampir tiba. Apabila datangnya ribut hancur tentera Ahzab, mana besar peperangan tu besar sehingga dia sanggup tunggu 30 hari 30 hari ataupun lebih tunggu untuk menyerang kota Madinah. Dan insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ayat yang ke-215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah, yakni kepada siapakah? Katakanlah wahai Muhammad, apa jua harta benda yakni yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang patut dibelanjakan. Dalam ayat ini diceritakan bahawa yang bertanya ini ialah Amru ibnul Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat daripada golongan Ansar yang mati dalam peperangan Uhud. Tetapi dalam ayat ini Allah tak sebut nama, tapi Allah menyebut mereka ramai. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Seolah-olah memberitahu kepada kita pertanyaan yang ditanya oleh Amru ibn al-Jamuh tadi bukanlah untuk dirinya sahaja, tapi untuk semua orang Islam. Maka jawapannya juga yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga bukan untuk Amru bin Jamuh saja. Dia adalah untuk semua umat Islam
daripada ketika ayat ini diturunkan hinggalah pada ketika ini. Ketika ini malang ni. Nah. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, bukanlah pertanyaan orang Islam mempertikaikan ibadah, tetapi pertanyaan mereka tadi dengan penerimaan kepada ibadah mereka lah mereka bertanya. Berbeza dengan Bani Israel. Apabila Allah menyuruh mereka menyembelih lembu, mereka tanya hikmah. Sebab apa kena sembelih? Sebab apa? Dah apa? Dah hak lembu gua ni. Kala apa? Seolah-olah pertanyaan tadi tidak ingin mereka lakukan kalau boleh. Tapi orang Islam bertanya. Tak? Kalau kita kata kanak kita, orang pergi kedai jap, bila? Nak beli benda? Tanya pula. Patutnya tunggu dulu. Awak pergi kedai kejap, tunggu kejap. Pergi pukul 2 beli gula. Dia tak sambut lalu. Sambut lalu tak? Orang pergi kedai kejap, bila? Nak beli benda? Itu pertanyaan bukan untuk mempertikaikan perintah, tapi untuk melaksanakan perintah. Itulah pertanyaan orang Islam tadi. Mereka tanya untuk melaksanakan, bukan tanya untuk mempertikaikan. Ada juga orang tanya dulu-dulu kan, bila orang ngajar dia apa ni, dia tak boleh jawab pertanyaan anak murid dia, dia kata siapa yang banyak bertanya lemahlah imannya. Tu bertanya banyak cari hikmah. Kalau boleh tak mau buat pun. Apa? Dah apa kita kena puasa? Dah apa kita kena bayar zakat? Dia tanya hikmah. Dah bila turun zakat, dah saya nak bayar berapa ni zakat ni? Dah. Dah nak kira ke mana? Belajar zakat. Pasal apa tanya tadi? Pasal nak buat. Bukan tanya pasal tak mau buat. Apa kena zakat? Dah apa kena puasa? Tu tanya ai. Tanya sebab. Dia tak tanya sebab ai. Tanya nak buat ke nak buat lalu ni. Itu pertanyaan yang dikemukakan oleh Amru Ibnu Jamuh, seorang sahabat baginda Rasulullah dari kalangan Ansar, yang mati dalam peperangan Uhud. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang akan diinfakkan, yakni apa yang akan dibelanjakan. Perkataan infak mari daripada nafaqah. Tengok ya, ni kaedah bahasa Arab dan tidak ada dalam kaedah bahasa lain. Setiap perkataan yang awal dia nun dengan fa dalam satu kalimah, nun dengan pe dalam satu kalimah, pada awal kalimah, makna keseluruhan dia keluar. Maknanya secara umum makna dia keluar. Nafa'a keluar manfaat. Nafaqah mengeluarkan belanja harta. Menafkahkan keluar maksud dia. Apa lagi? Nafa buang negara, buang negeri, keluar. Nafara keluar dari kampung. Nafasa keluar nafas. Itu disebut dalam kitab-kitab bahasa Arab, seperti adalah Kitabul Ain, Al-Jamharah dan sebagainya. Dia setiap huruf tadi dah ada makna si suku dah. Itu dia panggil kaedah Rabtul Huruf. Kaitan huruf dengan huruf tu ada makna dah. Kalau kita cakap bahasa orang putih ataupun bahasa Melayu hari ni, mula-mula cakap A, B, C, orang putih kata gila. Dia ni A, B, C ni air batu cendol, A, B, C, D air batu cendol durian ke benda apa? Tapi orang Arab bila dibuka dengan huruf hijaiyah Alif Lam Mim, mereka takjub. Boleh cerita ni pelik tak? Kita kalau cakap dengan saya, kita jumpa esok X, Y, Z, tak ada benda kerah ketung. Mana mu? Mana biak ke benda apa? Tak ada kaedah kita. Jadi orang Arab ni antara huruf tu, sebab tu kita baca Quran tu bukan alif lam mim tu satu perkataan, tapi alif satu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti pahala yang kita dapat tu merujuk kepada huruf. Bukan ayat tu Bismillahirrahmanirrahim tu tu satu pahala dapat. Sin mim sampai sekarang. Setiap itu dalam bahasa Arab ada kaedah dia panggil Rabtul Huruf,
Ikatan antara huruf-huruf tu sudah bawa makna suku dah. Itu kelahnya bahasa Arab. Nah, jadi kataan nafaqah ataupun beri nafkah ni, ataupun membelanjakan infak ni, dia mari daripada nafaqah. Nafaqah. Bila sebut nafa gitu memang makna dia keluar. Tapi keluar benda kena belanja lah. Tahu? Macam kita kata bahasa Melayu lah. Oh tu tak berapa comel belaka. Hodoh. Dah ada cikgu tak sini tau bahasa Melayu. Hodoh, gopoh, gelojoh, bodoh. Tak jadi belaka. Ada saja buat comel, jodoh. Lah. Hak tu comel lah. Hak lain tu tak oleh belaka. Begitu juga kita bila ada nun dengan fa dalam satu kalimah, makna umum dia khuruj. Itu yang sebut dalam kitabul ain, jamharah dan kitab-kitab berkenaan dengan falsafah bahasa Arab, iaitu rabtul huruf tadi. Jadi asal perkataan nafaqah tu dalam kaedah bahasa Arab nafaqatis su ataupun nafaqatid dabbah. Binatang yang nafaqah makna binatang yang mati dah. Makna binatang tu dia mati. Mana nafaqatid dabbah? Makna keluar roh dia. Mati dah keluar. Nafaqatis su, pasar tu tak ada benda dah. Kering pasar. Tahu? Kita mari tak ada benda dah, orang tutup dah pasar. Habis dah benda orang beli. Nafaqatis su dia panggil. Asal. Jadi nafkah ataupun infak ni mengeluarkan sebahagian daripada harta kita kepada orang lain. Dengan cara heboh ke, wakaf ke, sedekah ke, bahkan jual beli sendiri pun. Ya. Kita keluarkan harta yang milik kita ni kepada yang lain. Itu maksud nafkah ataupun infak. Itulah sistem dalam Islam berbeza sangat daripada agama lain. Dalam agama lain, sudut-sudut ekonomi tidak diceritakan dalam kitab-kitab. Kita banyak. Nah, banyak kita ada sedekah, kita ada zakat, kita ada baitul-mal, kita ada wakaf. Wakaf bukan tanah saja. Kita dia dok mikir wakaf tanah saja. Dok pun wakaf tempat orang lepak tu. Tahu? Bangunan cek tu wakaf kita panggil. Wakaf ni sampai kepada duit. Wakaf tunai, wakaf nuqud. Noh dibuat di Mesir, di Turki dan sebagainya. Kita wakafkan duit kita 50 riyal. Orang hidupkan, tapi duit kita 50 riyal tu tak ijah. Tak? Berbeza dengan sedekah, beri habis. Boleh pahala. Tapi wakaf dia berpanjangan. Kita infakkan, belanjakan, keluarkan sebahagian daripada milik kita kepada orang lain. Sebab tu kalau betul-betul kita faham agama kita dan kita melaksanakan agama kita, mengamalkan dengan baik, maka susah nak cari orang yang mengganggu melainkan orang yang malah. Kalau mengganggu tak ada. Kalau kita kira. Nah, pernah dibuat di Mesir ketika kerajaan dia, pemerintah masa tu mewakafkan tanah kepada orang kampung. Dia wakaf tanah, dia buat mudharabah. Bukan mudharabah, buat mudharabah. Nah. Dekat-dekat tu mudharabah dengan mudharabah. Dekat-dekat. Nah. Ni dia buat mudharabah musyarakah dengan rakyat. Kerajaan sediakan tanah, rakyat buat gandum. Bila waktu tuai, pulang balik harta wakaf. Modal beli baja tanah wakaf kita tak boleh milik. Tapi kita ambil hasil dia gandum. Rakyat ambil gandum, buat makan ke buat jual, kau andalah kau kerja tu. Tapi tanah yang diwakafkan, modal yang diwakafkan balik semula kepada pemerintah yang menguruskan wakaf tadi. Jadi kalau kita buat sama dengan benda yang kita amal, benda adalah agama kita ni, banyak ruangan untuk membantu orang-orang yang tidak bernasib baik. Dan orang yang membantu tadi bukan dia kerana dia beri tu kerana orang tu. Kita beri sedekah, kita beri wakaf, kita beri hebah, kita beri hadiah, bukan kerana orang tu, tapi kerana Allah. Tidak boleh sedetik pun dalam hati kita bila kita belanja dia makan kedah, kayak gini saya kau dak witi dia belanja pula. Parok gitu. Nah, nanti kita sapa ke ayat tu. Kita sapa kepada ayat yang menjelaskan. Maknanya kita keluar sebahagian daripada hak kita bagi korang. Kalau orang mikir bukan daripada kerangka pemikiran Islam, wah benda aku cari laudah tak bagi kamu. Bukan bagi kamu. No, aku beri kepada mu kerana dia. Kerana Allah, sebab nak boleh balik daripada Allah. Dia ada benda. Kalau kita beri dia 10 riyal dia susah, esok belum tentu kita boleh beri balik kita. Kalau kita beri nak suruh orang tahu, orang tak tahu tu, kenapa dia boleh beri kita? Tak boleh.
Dia tak boleh benda. Walaupun dia ada duit, dia boleh bagi kita duit, tapi dia boleh bebas kat kita daripada azab api neraka. Tak boleh. Dia sendiri pun tak boleh jamin diri dia masuk syurga. Jadi kita keluar sebahagian daripada hak kita, mudah-mudah beri kepada orang Islam yang lain, membantu dia dari segi sumber ekonomi, membantu dia dari segi kehidupan. Apatah lagi hari ni. Hari ni lagi berat. Dulu pendidikan percuma, sekarang pendidikan satu bisnes, satu perniagaan. Nak mendapat sistem pendidikan yang terbaik, kena keluar belanja yang besar, kena pergi tuition, kena pergi tempat-tempat pendidikan yang bagus untuk melahirkan pendidikan yang baik. Nah, macam-macam sekarang ni dinilai dengan duit. Nah, orang kata duit bukan segalanya. Duit tak boleh nak beli tidur. Betul, tapi kalau tak ada duit dah tidur nanti. You can buy a bed but not a sleep. Oh, betul kata. Mu boleh beli tilam, katil, tapi mu tak boleh beli tidur. Betul dah. Tapi kalau tak ada piti, tak boleh tidur. Dah. Tak boleh tidur. Cerah mata. Bangun boleh bangun tahajud. Molek juga dah. Ala-ala duk saja cerah mata, bangun tahajud. Tai piti banyak, tak bangun sekarang. Bila susah, bangun molek ada. Ya, mai ajak lah, mai tajuk lah. Bukan kata korang ni ngambil gitu kok. Gitu juga. Tai susah je. Dah nak tidur boleh lah. Nak tahajud boleh, nak boleh belaka, zikir baca Quran boleh belaka. Tapi kalau senang, ada belaka, makan kenyang dah, piti ada, semua ada belaka. Oh, berat nak bangun. Berat nanang nak bangun. Nah. Jadi sebahagian daripada harta kita, kita keluarkan kepada umat Islam yang lain, bukan kerana dia, tapi kerana balasan daripada Allah. Jadi ayat ni diturunkan ketika Amru ibnu Jamuh bertanya pada Rasulullah. Amru ibnu Jamuh ada kisah yang sangat menarik, ada kisah yang sangat menggoncang jiwa kita. Amru ibnu Jamuh seorang pemuka, orang Ansar di Yasrib sebelum Islam, kemudian di Madinah. Tukar nama bandar tu bandar Madinah. Tapi kaki dia capek, kaki dia tepang. Bukan capek hidung ni, capek hidung letih. Bahasa Terengganu panggil apa? Tepang lah, capek kaki dia jalan pun begitu. Nah, dia jalan pun dok sendik. Nah. Lalu anak-anak dia dakwi dia keluar untuk perang Uhud. Untuk Badar memang dia tak keluar, Nabi tinggal di Madinah. Dia nak keluar juga Uhud, tapi anak dia dakwi. Anak-anak dia mati syahid belaka. Anak-anak dia dakwi. Dia pergi dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, anak-anak aku dakwi aku keluar. Anak-anak aku dakwi aku keluar jihad pada perang Uhud ni lah. Ya. Jangan kamu halang aku ya Rasulullah daripada keluar jihad. Nabi kata, uzur, Allah memaafkan orang uzur. Orang uzur tak payah keluar lah maknanya. Ya. Dia kata, ya dah, tapi aku dengan tepang aku ni, aku nak masuk surga dengan tepang. Dan aku akan pergi kau, kerana dengan tepang ni aku nak masuk surga juga. Lalu dia pergi, Nabi izinkan dia pergi. Dan dia dengar keadaan gitu, keadaan jalan kecok-kecok gitu, dia pergi ke perang Uhud, bunuh banyak musuh tu, musyrikin. Ya. Dan dia akhirnya mati syahid. Anak-anak dia mati syahid belaka. Lalu bila lepas kumpul balik dalam perang Uhud tadi, kumpul sahabat-sahabat yang syahid, Nabi menyebut bahawa demi wa nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku ini dalam genggaman dia, di antara kalian minkum lau aqsama ala Allah la abarrahu. Sebahagian daripada kamu ni ada orang yang bila dia bersumpah dengan nama Allah, Allah turut lalu. Dan itulah Amru ibnul Jamuh yang mati dalam peperangan tadi. Dia lepas Nabi izin dia pergi syahid, pergi jihad medan perang Uhud, dia terus berdoa, jangan awak alik aku ya Allah, mu jangan atur balik aku, biar aku mati dalam perang Uhud. Jangan atur balik aku lemah, aku tak mau balik lah, aku nak mati. Dalam keadaan leting-leting gitu, kecok-kecok gitu, berperang, ramai juga musuh Islam yang dapat dibunuh
dengan pedang dia. Itulah kisah yang menarik yang berlaku pada seorang sahabat yang bernama Amru ibnul Jamuh. Amrun asal dia. Kalau kaedah nahwu sebut Amrun lah, tapi Ibnu Jamuh Amru ibnul Jamuh nama dia. Kalau orang belajar kaedah nahwu dia tahulah asal Amru dengan Umar tu sama, tapi di bubuh wa tu nak beza pada bacaan. Asalnya Amrun, Umar, Ain min ra belaka. Tapi nak membezakan Umar dengan Amru di bubuh waw di belakang. Tapi wa tu tak ada bunyi apa pun. Tak ada berfungsi apa pun. Tak ada berfungsi apa. Cuma nak beza Amru dengan Umar. Kita orang ajar ni kita baca ada baris boleh bezalah. Kita boleh beza dah. Sebab baris atas bawah tu ada. Tapi orang Arab sebelum ada baris nak bezakan Amrun dengan Umar, dia letak wa pada Amrun. Dan Umar tidak ada wa. Itulah seorang sahabat dalam keadaan erat-ring, semangat besar. Erat-ring jalan tapi nak mati juga. Anak-anak dah pergi, ayah duk relax rumah dah, jaga Madinah. Biar kita ni pergi perang. Pergi ngadak lalu Nabi. Warna anak-anak dah pergi. Kita tak dah apa. Kamu ada uzur, tak payah keluar lah. Allah memaafkan kamu. Tak payahlah pergi jihad. Aku nak pergi dalam keadaan erat-ring. Aku nak masuk syurga dalam keadaan air-air ni. Keadaan gini aku nak masuk syurga. Aku akan berlari gini, kecok gini, masuk syurga. Itu Amrun ibn Jamuh. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Qul ma anfaqtum. Katakanlah wahai Muhammad. Di sini sebut katakanlah, tapi khitab ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anfaqtum min khairin falil walidain. Tanya jawab dua. Bila disebut tentang infak, mesti ada tiga pihak. Mesti ada tiga pihak. Yang pertama, orang yang disebut munfiq, iaitu orang yang keluar infak, orang yang belanja harta dia untuk agama. Yang kedua, munfaq alaih, munfaq iaitu harta yang dibelanjakan, barang yang diinfakkan. Yang pertama hak tukang beri, barang beri. Yang ketiga munfaq alaih, iaitu orang yang diberi siapa. Jadi pertanyaan, nak beri benda, Tuhan jawab dua lalu. Beri benda kepada siapa? Yang pertama, orang yang menginfakkan, munfiq. Dia ada harta, dia nak beri. Dia tanya, nak beri benda wahai Rasulullah? Allah jawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Tuhan khabar beri benda dan barang benda nak beri, dan kepada siapa lalu? Qul ma anfaqtum min khairin, dan katakanlah wahai Muhammad, apa yang kamu infakkan bagi benda yang baik. Yakni bahawa tidak dipanggil infak memberi sesuatu yang buruk. Menang nombor ekor baru ni ambil barak gula nombor ekor 100,000, ambil bagi mari buat kucar suara ni, piti nombor ekor. Tidak bagi infak, pasal tak masuk dalam khairin, yang benda yang kebaikan. Apa benda kebaikan? Iaitu baik dan nafi'. Hasanatun nafi', iaitu benda yang baik dan memberi manfaat. Itulah khair, dan itulah dikira sebagai infak. Ada pun benda buruk, tidak dikira sebagai infak. Sebab tu kalau kita nak infak, kita kena beri benda yang kita kasih. Kalau hendak kasih pun beri benda baik, tak apalah. Tapi sebaik-baiknya, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baru sampai kesempurnaan infak tadi, kita memberikan apa yang kita kasih. Ni beri ke Palestin, beri ke Aceh, baju singlet hok rabak dah. Dah apa beri pun, boleh orang Aceh buat kain buruk, lambak dah kain buruk kat dia. Orang miskin, orang tak makan 3 hari, mari rumah minta duit sikit, kita nasihat dia. Kita kena kerja, tangan 4 kerak kita ada. Yelah apa weh lu sepegang, baru dia dengar nasihat. Ni kita nasihat, kita tak weh.
Nah, kena sepinggang baru cerah mata, baru terbuka telinga dia. Ni dia air mepeh. Nah, 3 selendar jalan kita duduk sarah. Kita ni ada kaki tangan kena kerja. Beri lu sepinggang. Beri sepinggang, beri air tu. Baru cerah mata. Nampak dia merah muka setengah. Barulah cerita. Gitu. Jadi jangan beri benda tu yang kita tak kasih. Bukan kalau ada benda yang kita tak makan dah, tapi lebih masih bermanfaat, boleh lah. Dia seluar Yankee zaman muda-muda dulu. Tapi molek lagi kain apa semua. Boleh nak bagi korang, kita tak ambuh dah pun. Bab boleh orang pakai. Ada arah dia pergi kecek kedai kaki, bab besar sangat. Takut eret habis apa-apa sapah tepi jalan tu. Tapi boleh dia buat pakai lagi. Walaupun dok sayang boleh infak, tapi sebaik-baik infak tu beri apa yang kita suka. Hak tu yang besarnya. Dan Allah beritahu apa yang infak dan kepada siapa lalu. Allah jawab, beri apa? Min khairin, dari benda yang baik. Infak tadi. Yang pertama sekali, falil walidain. Itu infak ni yang pertama sekali, falil walidain, iaitu ibu bapa yang berhajat, yang memerlukan, perlu didahului oleh daripada orang lain. Kita sibuk nak belanja orang kedai, kita sibuk nak apa ni, derma Palestin. Mak ayah kita berat nanang rumah. Butang penuh kapung, buku 35 5 utih sebab 355 kedai tu. Kita sibuk pergi Palestin, bukan kata nak tolong pergi sini tak. Yang pertama sekali, falil walidain, mak ayah kita dulu. Dan termasuk dalam mak ayah ni ajdad, iaitu tok nenek, masuk juga dalam walidain. Dia lah, kerana mereka kita ada, mereka membesarkan kita, mengeluarkan duit dah. Kalau mereka memerlukan, tak ada duit, beri mereka dulu. Jangan sibuk nak dekah orang ramai, nak buat makan lah, nak buat keduri kesyukuran, macam-macam hal lah nak buat ni. Belanja orang kedai semua, tapi mak ayah dia mepeh duduk kapung. Nak makan pun tak boleh. Dia sibuk. Dah mak ayah selesai, mak ayah banyak biti dah, mak ayah senang, mak ayah ada dah kemampuan. Wal aqrabun, jumpa wari-wara, beri dah infak tadi kepada kerabat. Tapi kita kadang-kadang, bukan kita lah, ni dekat lain, Zimbabwe ke mana, kadang pelik. Tahu waris tu nak lebong, tahu waris ni nak tipu lah, nak bahar piti dia lah. Patutnya bila tahu waris-waris ni, makin kasih, makin jaga hati dia. Ni tahu waris, kau nak kecek aje. Bukan sini ni, bukan kat Raja Putih, kat lain. Sepadang lah, ujung dunia kembali. Sebab tu sistem kekeluargaan kita tak kuat. Bila kita kecek dia, anak dia tahu, anak dia tak baik dah orang kita. Padahal baru pok dara, tak baik sekarang dah. Ingat, Allah, aku kecek-kecek dulu, dia tipu rebeh. Kita tak lagi dah. Anak dia tu tak nak pergi dah kita dengan anak kita renggang-renggang. Sebab apa? Sebab kita tak jaga akrabun. Kita tak jaga wari-wara kaum kerabat. Duk sibuk orang lain. Orang lain kita buat, comel benda apa, buat kerja bagus, berusang bagus. Tapi dengan wari-wara, nak tipu lah, nak kecek lah, buat mudah-mudah je. Tak apalah, anak abang aku, anak benda. Tak apalah, anak dua pupu aku, dah apa, ada masalah. Buat mudah-mudah pula. Tu jadi tak kuat. Sepatutnya bila akrabun, bila kaum kerabat ni, makin kita kasih, makin beri kemudahan, makin percaya, makin beri sedekah. Jadi sedekah ataupun infak kepada wari-wara bukan hanya dia bersyukur dan berterima kasih, tapi dia lebih mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebab tu kita orang Pantai Timur ni, terus khusus dia Terengganu kita lah. Dan ni mungkin tak dah. Dulu hubungan ayah dengan anak ni tak rapat, institusi kekeluargaan tak rapat. Ayah duduk kedai kopi, anak masuk, tembak lari ayah. Kecil kepala-kepala sebab start whisper. Orang sakit perut tembak lagi tu. Anak tengah cakap-cakap, ayah masuk kedai, tembak lari lalu. Tak rapat.
institusi kekeluargaan tak rapat. Sebab kita lebih baik dengan orang luar daripada kerabat. Kita buat urusan orang luar betul tepat, dengan kerabat kita tipu. Tak? Kita cakap bergaluh dengan orang luar, dengan kerabat cakap lebih kurang. Maka getok sistem kekeluargaan tu. Tak? Orang Arab dia kuat keluarga ni. Tak? Kenapa nama Al-Harbi ke Qahtong ke, nama keluarga-keluarga tengok tu, oh, makna berpupu-pupu pun waris lagi. Tak, mu nama keluarga kenapa? Ni. Oh, padahal berpupu-pupu dah. Berpupu-pupu dah. Baik macam dia kuat, dia jaga. Tak? Itu. Kita tengok negara Arab lain. Orang Arab ni faham, tapi kadang-kadang jadi asabiah kabilah pula. Orang ni perang kabilah ni badah gitu pula. Tapi tak mahu gitu. Maknanya mereka jaga sistem kekeluargaan tu, institusi kekeluargaan tu kemah mereka jaga. Itu kita kena sedekah ataupun infak kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Dan juga kepada wal yatama, dan anak-anak yatim. Apa? Bukan ada anak yatim kaya raya. Tak. Sebab apa? Kita kena beri infak kepada anak yatim. Padahal kadang-kadang anak yatim ayah ditinggal, mak ditinggal kita lebih daripada kita lagi. Tapi sebab apa? Yatim manusia kerana mati ayah, yatim binatang kerana mati mak. Itu beza binatang dengan manusia. Sebab apa? Padahal kadang-kadang anak yatim tu ada yang lebih kaya dari kita. Nak tahu sebabnya, insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu mendatang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk pertemuan selanjutnya. Waktu isyak pun sudah menghampiri kita. Jadi kita berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.